Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk aktiviti kebitaraan bola jaring kali ini, kita akan membincangkan atau berkongsi berkaitan dengan berpuasa dan senaman. Boleh ke kita berpuasa dan senaman ni? Apa kesan dia pada badan kita? Okey, sebelum kita tahu atau berbincang lebih lanjut berkaitan dengan berpuasa dan senaman, kita kena tahu dulu apa yang berlaku pada badan kita jika tidak berpuasa. Okey, maksud dia kalau kita tak puasa, kita makan macam biasa. Kalau kita tengok sini, waktu sarapan, tengah hari dan makan malam. Okey, apa yang berlaku pada badan kita? Ini berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat. Okey, apa yang berlaku, kita boleh tengok bahagian merah ini, okey, merupakan kandungan lemak dalam badan kita selepas kita makan. Okey, apabila kita makan, kandungan lemak kita akan terus naik. Dan ini berkaitan langsung dengan peningkatan insulin. Maksudnya bila kita makan, insulin dalam badan kita pun akan naik. Kalau kita tak makan, okey, akan berlaku pembakaran lemak dalam badan kita. Which is kalau kita tengok di sini yang bahagian hijau ni. Okey, kita boleh tengok antara sarapan dan tengah hari, pembakaran lemak dalam badan kita sangat-sangat rendah. Begitu juga antara waktu makan tengah hari dan makan malam. Okey, selepas tu kita tidur. Bila kita tidur pun sebenarnya berlaku pembakaran. Okey, kita tengok pula apa yang akan berlaku pada badan kita sekiranya kita berpuasa. Nampak banyak perbezaan di sini kan? Okey, apa yang berlaku selalunya apabila kita berpuasa, kita buka puasa tu kita makan malam. Okey, dinner. Okey, untuk 4 atau less hours dalam 4 jam gitu. Kita pun bila buka puasa, let's say dalam pukul 7, 10, tak adalah kita makan berterusan sampai pukul 11 malam, betul? Okey, jadi kita boleh tengok kandungan lemak dalam badan kita hanya meningkat selepas kita makan. Kemudian dia akan menurun. Dan selebihnya waktu kita tidur akan berlaku pembakaran lemak. Okey, ini yang bahagian hadapan ni sebelum kita makan ataupun sebelum kita berbuka puasa, kita boleh tengok kadar pembakaran lemak dia sangat banyak. Okey, terutamanya waktu nak dekat buka puasa tu. Okey, maksud dia pembakaran lemak dalam badan kita. Okey, jadi kalau lebih banyak lemak dibakar dalam badan kita, means that kita akan jadi, itu orang kata selepas kita habis Ramadan, seseorang tu dia akan kurus. Okey, pada baju dia boleh fit dan sebagainya. Okey, kita tengok pada slide seterusnya. Okey, ini gabungan keseluruhan apa yang akan berlaku pada badan kita apabila kita berpuasa atau tidak. Okey, apabila kita makan, contoh jenis-jenis makanan yang kita ambil. Okey, kita boleh tengok bagaimana insulin kita akan meningkat. Kalau maksud dia insulin makin tinggi, lebih banyak lemak disimpan di dalam badan kita, di dalam otot kita. Kita boleh tengok sini in terms of karbohidrat, lebih tinggi simpanan lemaknya berbanding protein ataupun makanan yang berlemak. Okey, dan kita tengok bagaimana di bawah ni, okey, bagaimana lemak itu dibakar melalui exercise ataupun senaman pun dia dibakar. Dan sekiranya kita berpuasa, dia akan membakar lebih banyak lemak dalam badan kita. So maksud dia apabila kita banyak bakar lemak, again, kita akan makin kurus lah selalunya. Okey, jadi kita kena tahu kalau kita nak bakar lebih banyak lemak dalam badan kita, kita kena ambil makanan yang low carbohydrate, low calorie. Okey, berpuasa, exercise dan makanan yang banyak nutrien dalam badan kita.
Okey, untuk slide seterusnya, kita boleh tengok ni. Sebenarnya puasa ni lebih daripada sekadar lapar dan dahaga. Kenapa? Okey, banyak kajian-kajian terdahulu membuktikan sebenarnya puasa ni banyak bagi kesan kepada tubuh badan kita dan boleh memberi kesan yang baik apabila kita melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman. Okey, kita tengok sini. Antara kesan puasa kepada badan, okey, kita boleh tengok di sini. Dia akan membakar lebih banyak ataupun lebih 20% daripada kadar biasa in terms of kalori dan lemak di dalam badan. Okay, jadi lebih banyak tenaga dapat dihasilkan. Lalu puasa, kita bukan kata puasa ni untuk orang Islam saja. Sebenarnya di luar sana, okey, di serata dunia, okey, kebanyakan atlet suka mengamalkan puasa dan training. Sebab dia tahu bila dia puasa, dia boleh menghasilkan lebih banyak tenaga. Okey, sebab melalui pembakaran lemak tersebut. Okey, sebagai contoh, saya ambil contoh sini atlet sukan tinju Korea wanita, Song Ka-hyun. Okey, dia selalu mengamalkan konsep training fasting and training untuk meningkatkan penghasilan tenaga dia. Waktu ni lah dia nak training sungguh-sungguh. Waktu ni lah dia nak maintainkan berat badan dia. Sebab kita tahu macam sukan tinju, kita perlu kekalkan berat badan. Itu yang dia cuba buat di sini. Dan dia antara yang atlet sukan tinju wanita yang terbaik lah di dunia. Selain daripada itu, kenapa macam atlet tinju Korea tadi dia suka? Okey, apabila berpuasa, apa yang berlaku sebenarnya akan ada perubahan pada hormon badan kita. Okey, contoh di sini lebih banyak growth hormone daripada biasa. Okey, contoh kita boleh tengok sini untuk kajian yang telah dibuat, kontrol maksud dia tak berpuasa, dia makan macam biasa. Kita boleh tengok kadar hormon dia, penghasilan hormon dalam badan dia. Berbanding apabila dia berpuasa, kita boleh tengok, okey, spike dia banyak kali, more growth hormone, more often, maksudnya lebih kerap growth hormone tu dikeluarkan daripada badan. Apa tujuan growth hormone ni ataupun apa tujuan hormon pembesaran ni? Okey, tujuan hormon pembesaran ni, kita bila sebut pembesaran, kita nak membesar lah. Okey, tapi membesar bukan membesar badan. Dia boleh pembesaran dari segi aspek membina atau toning otot kita. So, apabila otot kita lebih besar ataupun lebih tone, maksudnya kecekapan kita untuk bergerak tu lebih baik. Okey, mungkin waktu ni lah, okey, kita nak lagi tinggi dan sebagainya. Sebab growth hormone dah makin banyak waktu bulan puasa ataupun waktu kita berpuasa sebenarnya. Selain itu, puasa juga dapat mengurangkan kandungan lemak dalam badan. Okey, tadi saya dah tunjukkan graf-graf di mana apabila seseorang individu itu berpuasa, kadar pembakaran lemak dalam badan dia lebih tinggi. Jadi maksudnya kandungan lemak dalam badan akan kurang. So, apa yang terjadi apabila dia kurang, secara tak langsung dia akan buang sel-sel yang dah mati dalam badan dan dia akan bina sel yang baru, dikenali sebagai apoptosis. Ataupun kalau bahasa mudahnya, apabila seseorang itu berpuasa, dia akan buang toksin dalam badan kita. Okey, dan ini boleh meningkatkan keupayaan badan untuk memproses makanan lebih baik ataupun fungsi badan akan lebih baik apabila kurang toksin dalam badan. Kita tahu toksin ni seolah macam roadblock lah. Okey, dalam satu highway atau jalan raya, kita nak jalan lurus je, tiba-tiba ada roadblock. Okey, toksin ni sebagai roadblock. Jadi kita terpaksa berhenti dan bergerak perlahan-lahan.
Itulah konsepnya, secara generalnya toksik dalam badan. Jadi apabila lebih banyak toksin dikeluarkan badan, proses akan berlaku kelancaran proses dalam tubuh badan kita. So apabila proses dalam badan kita, proses fisiologi dalam badan kita bergerak dengan lebih baik, lebih lancar, maksudnya penggunaan tenaga dalam badan kita akan lebih efisien. Okay, jadi keupayaan simpanan tenaga kita, glukos dalam storage kita akan lebih baik. Tak adalah berkumpul banyak-banyak glukos dalam badan kita, lama kelamaan dia akan menjadi lemak dan sebagainya. Itu yang boleh mendorong kepada diabetik. Okay, jadi kita nak make sure simpanan tu lebih efisien. Secara tak langsung, apabila fungsi dalam tubuh badan lebih efisien, dia akan meningkatkan kapasiti oksigen dalam badan seseorang. Okay, jadi bolehkah kita berpuasa dan bersukan atau melakukan aktiviti fizikal? Ya? Tidak? Apa pendapat anda? Right, berdasarkan ulasan-ulasan dari perbincangan tadi, sebenarnya ya, kita boleh puasa, kita boleh bersukan, kita boleh melakukan aktiviti fizikal dengan lebih baik lagi sebenarnya. Tapi kenapa apabila seorang tu puasa, kita tengok dia lembik je, tak bermaya, lesu, kenapa? Okey, fikirkan, ya. Right, itu saja daripada saya. Terima kasih.